Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalati wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang berusaha Puan Nuridah binti Abdul Aziz, Guru Besar SK Bandar Rincing. Yang dihormati barisan pentadbir, barisan guru-guru, murid-murid, ibu bapa serta muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita pada hari ini berada dalam satu slot sembang santai nuzul Al-Quran yang dibawa khas secara langsung dari TV PSS SK Bandar Rincing, di mana program ini dengan kerjasama Surau Ibnu Battutah, Surau SK Bandar Rincing, Panitia Pendidikan Islam, Pusat Sumber Tung Sri Lanang serta Persatuan Agama Islam SK Bandar Rincing. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk memberkati program kita pada petang ini, maka sama-samalah kita mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh adik Muhammad Iqbal bin Mazli, murid tahun 6 Mutiara SK Bandar Rincing. Dipersilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa rabbil arshil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rahmatan lil alamin. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pemeliharaan dan keamanan dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan di dalamnya, bersempena majlis nuzul Al-Quran SK Bandar Rincing. Kami menadah tangan dengan penuh pengharapan dan rendah diri agar kami dikurniakan kesihatan dan kekuatan jiwa yang tenang dan tenteram. Hiasilah hati kami dengan sifat syukur, redha, sabar, ikhlas, amanah dan bertanggungjawab, tekad dan azam yang tinggi untuk terus berjaya serta dapat menjalankan tugas sebagai hamba-Mu, Ya Allah. Ya Allah, bantulah kami dalam menjalankan urusan agama kami. Elokkanlah urusan dunia kami yang padanya tempat kami mencari kehidupan. Ya Allah, berkati kami, rahmatilah kami dan tekunkanlah kami dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan kali ini. Perbaikilah segala keadaan dan akhlak kami serta segala amal kami dalam berpuasa Ramadan. Panjangkanlah usia kami dengan keberkatan Ramadan. Perbaikilah akhlak kami dengan ketibaan Ramadan. Jadikanlah puasa kami mengikut segala puasa yang dilakukan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat kami dan dosa seluruh muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan kami. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na shaqiyan wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Jadi hari ini kita membawakan seorang penceramah yang jauh di Terengganu sana. Walaupun kita berada dalam suasana PKP, jadi Alhamdulillah kita akan sembang santai bersama Al-Fadil Dr. Muhammad Al-Nurul Huda bin Ghazali yang merupakan seorang pegawai di Jabatan Pendidikan Terengganu, merupakan seorang penolong pengarah operasi di bahagian sektor pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Islam Negeri Terengganu. Ya, selamat datang Dr. Al-Huda. Ya, semoga sihat ya Terengganu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sihat. Okey doktor. Memandangkan keadaan kita sekarang ini berada dalam suasana PKP. Covid sana, Covid sini. Jadi bagaimana masyarakat Terengganu menyambut Ramadan pada tahun ini doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya, terima kasih kepada pengurusi majlis yang berusaha, Puan Guru Besar, Puan Natidah binti Abdul Aziz, Barisan Pentadbir SK Bandar Rincing, Ketua Panitia Pendidikan Islam, Penyelaras Program Ustaz Muhammad Azarzi bin Ghazali, guru-guru SK Bandar Rincing, ibu bapa serta murid-murid yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya, mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi keizinan kepada kita untuk menghirup udara segar pada hari ini. Di samping itu, dapat melaksanakan ibadah puasa serta ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa tersebut, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjawab soalan yang ditujukan berkaitan dengan bagaimana umat Islam di negeri Terengganu menyambut Ramadan pada tahun ini. Sebagaimana yang kita ketahui, apabila negara kita dilanda oleh pandemik COVID-19 ini, bermula tahun lepas lagi, seluruh dunia menghadapi ancaman daripada pandemik COVID-19 ini. Jadi negara kita pun turut sama menerima kesan-kesan atau menerima jangkitan kuman virus COVID-19 ini menular ke dalam masyarakat, ke dalam masyarakat kita. Jadi di negeri Terengganu agak berbezalah dari sudut sebelum-sebelumnya, sebelum kedatangan COVID-19 ini. Kalau kita tengok tahun lepas, PKP terus sepenuhnya. Umat Islam di negeri Terengganu tidak dapat pergi sebagaimana biasa bersolat tarawih, berbuka puasa bersama-sama di surau atau di masjid. Tetapi pada tahun ini dibenarkan tertakluk kepada SOP pihak berkuasa agama di negeri Terengganu. Jadi di surau-surau, di masjid-masjid didapati berjalan seperti biasa. Antaranya solat-solat tarawih dilaksanakan sebagaimana biasa, tetapi masih lagi mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Walau bagaimanapun, ibadah
solat tarawih dapat dilaksanakan dengan baik, dengan sempurna. Begitu juga dengan kuliah-kuliah subuh di sepanjang musim Ramadan ini pun sama diadakan sebagaimana biasa untuk memberi input, memberi pengajaran kepada umat Islam berkaitan dengan amal ibadah, amalan-amalan yang dibuat, pengisian-pengisian sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi alhamdulillah, walau bagaimanapun kita berada dalam SOP normal baru ini, maka kita tetap melaksanakan ibadah kita walaupun tidak sebagaimana tahun-tahun yang sebelum ini. Okey, baik. Jadi bagaimana pula dengan sistem pendidikan di sekolah-sekolah di Terengganu? Di Selangor sekarang ini banyak berlaku kes-kes penutupan sekolah. Ada sekolah hampir dah lebih 20 buah sekolah dah ditutup kerana COVID-19, kes positif. Bagaimana keadaan di sana, doktor? Jadi menjawab persoalan yang ditanya berkaitan dengan keadaan COVID yang melanda di sekolah-sekolah di negeri Terengganu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, memang tidak nafikan gejala atau pandemik COVID-19 ini sudah pun sampai ke sekolah-sekolah seluruh negara. Jadi di Terengganu sendiri pun terkesan dengan pandemik ini. Jadi ramai di antara murid-murid dan guru-guru sebahagiannya dijangkiti oleh virus ini. Dan ada sebahagian sekolah telah ditutup. Sejak akhir-akhir ini, ada beberapa sekolah di negeri Terengganu ini ditutup sepenuhnya. Dan ada sebahagian sekolah hanya beberapa kelas sahaja. Mengikut berapa ramai. Mengikut nasihat daripada pejabat kesihatan negeri, yang mana apabila didapati terlampau ramai guru-guru dan juga murid-murid ini dijangkiti oleh COVID-19, maka terpaksalah sekolah tersebut ditutup. Oleh itu, saya mengharapkan agar COVID ini diangkat sepenuhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya di negeri kita dan negara kita. Amin. Okey. Berbalik kita kepada nuzul Al-Quran. Sebenarnya bila kita sebut nuzul Al-Quran, kita sebut itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab. Kitab atau atta yang disebut sebagai Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Jadi kita lihat bahawa Al-Quran itu diturunkan dalam pelbagai cara. Diturunkan dalam pelbagai cara. Jadi bagaimana reaksi doktor tentang perkara ini? Pada bulan Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada kita umat Islam berpuasa sepanjang bulan Ramadan untuk membezakan dengan agama-agama terdahulu. Maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini juga yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan ini yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk kepada manusia. Di samping itu, untuk dijadikan pembeza antara yang hak dan yang batil.
Jadi Al-Quran itu, apakah yang dimaksudkan dengan Al-Quran? Al-Quran merupakan kalamullah dan merupakan mukjizat yang besar yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril yang ditulis di atas mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya adalah ibadah. Jadi Al-Quran itu diturunkan melalui beberapa peringkat. Pertama secara sekaligus dan yang kedua secara berperingkat-peringkat. Jadi Al-Quran itu diturunkan pelbagai cara. Di samping Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan melalui perantaraan Jibril, ada lagi cara-cara yang lain yang mana Allah Taala turunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang mana malaikat memasukkan terus wahyu itu ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ketika malaikat ini menyerupai lelaki, menyamar sebagai lelaki datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu. Dan ada kala malaikat ni bawa datangkan wahyu ini dengan seumpama bunyi loceng, seperti bunyi loceng. Wahyu itu datang kepada Nabi. Dan ada ketika malaikat ini menampakkan dirinya yang asli. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, turunnya Al-Quran ini melalui dua peringkat. Peringkat yang pertama secara sekaligus. Peringkat yang kedua secara berperingkat-peringkat. Itu mengikut peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Nabi atau kepada kaum dia. Peringkat pertama, Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan ke Lauh Mahfuz. Kemudian diturunkan ke Baitul Izzah secara sekaligus. Kemudian pula diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat. Berdasarkan peristiwa yang berlaku kepada Nabi dan menjawab sekiranya ada persoalan-persoalan daripada kaum dia sendiri. Okey. Jadi hari ini 17 Ramadan setiap tahun kita meletakkan bahawa 17 Ramadan sebagai tarikh Al-Quran diturunkan ataupun disebut sebagai nuzul Al-Quran. Jadi adakah tarikh ini bertepatan dengan sebenarnya peristiwa penurunan Al-Quran itu diturunkan? Adakah tarikh yang disebut 17 Ramadan itu bertepatan yang sebenarnya peristiwa Al-Quran itu diturunkan? Ya doktor ya. Okey. Bilakah Al-Quran itu diturunkan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa pendapat berkaitan dengan bilakah tarikh Al-Quran itu diturunkan. Ulama berbeza pandangan berkaitan dengan bilakah Al-Quran itu diturunkan. Ada pendapat mengatakan Al-Quran itu diturunkan pada malam 17 Ramadan. Ini merupakan riwayat daripada Al-Waqidi. Pendapat kedua mengatakan bahawa Al-Quran itu diturunkan pada malam 21 Ramadan. Ini merupakan pendapat Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri berdasarkan daripada riwayat Abu Qatadah. Pendapat ketiga mengatakan bahawa Al-Quran itu diturunkan pada malam 24 Ramadan. Ini berdasarkan riwayat daripada Wathilah bin Asqa dan juga Jabir bin Abdullah yang merupakan pendapat jumhur ulama tafsir dan juga hadis. Walau bagaimanapun, ada lagi pandangan-pandangan yang lain berkaitan dengan bilakah tarikh Al-Quran itu diturunkan. Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan berkenaan dengan tarikh Quran itu diturunkan, tapi menjadi persetujuan dalam kalangan ulama berkaitan Quran itu diturunkan ialah pada malam Lailatul Qadar. Ini tidak ada khilaf. Ada. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qadar,
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Ini jelas. Tidak ada khilaf kalangan ulama berkaitan Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ya, jadi kita lihat bahawa Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus. Ini bermakna Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, iaitu di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Fadhil, Doktor, apakah hikmah di sebalik penurunan Al-Quran itu yang tidak secara demok, orang Terengganu kata demok, tidak secara sekaligus? Apa hikmahnya di sebalik itu? Jadi apakah hikmah Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur? Hikmah Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur adalah untuk memberi peluang kepada kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apabila Quran itu diturunkan sekaligus, terkejut. Mereka akan terkejut sekaligus. Seperti kita membaca lah. Baca, kita belajar ABC dulu. Kenal huruf dulu. Kemudian kenal suku kata. Kemudian baru boleh membaca. Kalau suruh membaca selalu, mungkin kita tidak mampu. Diturunkan secara beransur-ansur untuk kita mudah memahami dan untuk dilaksanakan. Faham, kemudian amal apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi hikmah yang kedua, Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur ini adalah mengikut peristiwa-peristiwa yang berlaku. Contohnya, peristiwa puasa. Bilakah puasa itu diwajibkan ke atas orang Islam? Iaitu pada bulan Syaban, 10 Syaban pada tahun kedua Hijrah. Yang mana menjadi peristiwa yang mana Nabi SAW sebelum itu belum lagi diwajibkan untuk berpuasa sebulan bulan Ramadan. Disebutkan dalam satu riwayat daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi SAW apabila tiba di Madinah selepas berlakunya peristiwa hijrah, Nabi SAW tinggal di Madinah. Nabi SAW sentiasa berpuasa sunat. Nabi SAW berpuasa sunat pada hari Isnin, hari Khamis. Nabi juga berpuasa sunat pada hari Yaum Ashura, hari 10 Muharram. Dan Nabi juga berpuasa pada hari 13, 14, 15 setiap bulan. Atau lebih dikenali sebagai Yaumul Bid. Jadi apabila Allah SWT melihat Nabi ni suka sangat berpuasa sunat, maka Allah Ta'ala mewajibkan umat Islam pada ketika itu berpuasa sebulan bulan Ramadan. Kemudian turunlah ayat 183 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Inilah di antara contoh Al-Quran itu diturunkan berdasarkan kepada peristiwa yang berlaku pada ketika itu. Yang keseterusnya, hikmah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu secara beransur-ansur atau berperingkat-peringkat ini sebagai jawapan kepada pertanyaan. Pertanyaan kaum Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian orang kafir musyrikin tanya tentang beberapa soalan, dan satu-satu soalan, maka turunnya Quran itu untuk menjawab persoalan-persoalan yang ditanya oleh kaum musyrikin. Yang keseterusnya, hikmah Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur, yang mana untuk memudahkan para sahabat menghafal, untuk memudahkan para orang Islam pada ketika itu menghafal Al-Quran ini. Sekiranya Quran itu turun sekaligus, tak sempatlah nak hafal sekaligus. Hanya 30 juzuk. Kita pun tak sempat dah. Satu-satu kita nak hafal. Sekiranya Quran itu turun secara beransur-ansur, mudah. Satu ayat, dua ayat turun, ataupun satu surah kita boleh baca. Itulah di antara hikmah. Banyak lagi lah hikmah-hikmah Quran itu diturunkan secara sekaligus, secara berperingkat itu.
ada hikmah-hikmah dia untuk memudahkan kita ini hendak memahami, membaca dan sebagainya. Bila sebut perkataan Al-Quran, ya, Al-Quran ni biasalah orang sebut perkataan Al-Quran yang merupakan nama yang biasa disebut. Kadang-kadang ada juga nama lain selain daripada Al-Quran yang dijelaskan dalam Al-Quran. Nama-nama lain dalam Al-Quran. Boleh doktor cuba jelaskan perkara ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Al-Quran itu ada banyak nama. Disebut dalam Al-Quran sendiri pelbagai nama yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara nama-nama Quran itu Al-Kitab, biasa kita dengar disebut dalam Quran. Zalikal Kitab dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Alif Lam Mim, Zalikal Kitab la raiba fih. Inilah kitab, iaitu kitab Al-Quran. Dan yang keseterusnya nama Quran lagi namanya Al-Furqan. Sebagaimana kita baca dari ayat 184 tadi. Wal Furqan sebagai pembeza Quran. Sebagai pembeza antara hak dan yang batil. Dan ada juga Al-Quran ini nama dia Az-Zikr. Peringatan kepada manusia. Az-Zikr. Dan ada Quran itu nama dia An-Nur, cahaya. Memberi cahaya, petunjuk kepada manusia. Di samping itu ada juga nama Al-Quran itu dinamakan Al-Kalam. Kalamullah. Selain itu, Al-Quran itu dinamakan Al-Karim, yang mulia. Di samping itu, Al-Mubin, penjelas kepada persoalan-persoalan yang timbul. Itu di antara nama-nama Al-Quran. Ada lagi lah nama-nama yang lain bagi Al-Quran itu. Jadi kita melihat kepada Al-Quran. Ya, Al-Quran diturunkan kepada manusia. Diturunkan kepada manusia dan ia memberi banyak manfaat dan juga kesan kepada kita. Boleh doktor jelaskan apa kesannya kepada kita di mana Al-Quran itu turun kepada kita? Ya doktor, silakan. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, apakah kesan? Kesan Al-Quran itu diturunkan kepada kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada umat manusia secara umumnya. Yang pertama, kesan Al-Quran itu diturunkan dari sudut agama kita. Untuk membuktikan betulnya agama yang dibawa, benarnya agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan Al-Quran itu membenarkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada panduan, ada rujukan yang tersendiri. Sebab tu Al-Quran itu sebagai petunjuk kepada manusia. Yang kedua, kesan Al-Quran itu diturunkan itu kepada masyarakat. Masyarakat akan bersatu padu, tidak akan berpecah belah. Kenapa? Kerana ada panduan, ada undang-undang yang khusus. Sekiranya tidak ada Quran ini, maka hancur pula masyarakat. Huru-hara akan huru-hara. Tengok masyarakat Arab pada ketika itu. Bergaduh, berperang sesama sendiri, macam-macam berlaku antara. Apabila datangnya Nabi, turunnya Al-Quran, mereka ini dapat bersatu padu, saling hormat menghormati satu sama lain. Itu kesan daripada Quran itu diturunkan. Yang keseluruhan dari sudut ekonomi. Ekonomi semakin berkembang. Datangnya Nabi, turunnya Al-Quran kepada Nabi. Apabila Nabi SAW mengamalkan Al-Quran, kemudian diamalkan pula oleh orang Islam dalam menguruskan ekonomi. Tidak ada unsur-unsur jual beli melibatkan riba yang haram. Masing-masing berniaga, berekonomi dengan baik, maka ekonomi itu mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan daripada mereka ini berpandukan kepada Al-Quran. Itu juga dari segi politik pemerintahan berpandukan Al-Quran itu, maka akan stabil. Tidak ada berlaku perbalahan, perebutan kuasa. Orang-orang kafir, orang-orang Quraisy pada ketika itu, apabila datangnya Nabi SAW, pada awalnya mereka ni bergaduh sesama sendiri. Antara kabilah-kabilah mereka bergaduh. Tapi apabila datangnya Nabi, menyatu padukan mereka
dan mereka ini menganggap bahawa Nabi ini merupakan seorang al-amin yang benar dan boleh dijadikan sebagai seorang pemimpin. Jadi banyak ilmu dan juga input manfaat yang dapat kita ambil daripada penjelasan yang dibuat oleh doktor tadi. Jadi sebagai rumusannya, apakah rumusan yang dapat disimpulkan dalam kita nak menghayati kisah penurunan Al-Quran itu sendiri? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itulah beberapa perkara apa yang saya nak sebutkan pada hari ini berkaitan dengan Al-Quran, turunnya Al-Quran, betapa perlunya Quran itu kepada manusia dan hikmah Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Mudah-mudahan semoga Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada kita, menjadi pemisah antara hak dan yang batil. Dan mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita yang kita buat sepanjang bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali kita menjadi orang yang bertakwa dan menjadi orang yang betul-betul yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Okey. Baik, alhamdulillah dengan penjelasan dan juga kisah-kisah yang disebut oleh Dr. Al-Fadil. Jadi sama-samalah kita menghayati, sama-samalah kita mengamalkan. Apatah lagi kita berada dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan yang penuh dengan keinsafan. Jadi bila kita akhir Ramadan kita dengan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu pihak Rustia merakamkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz kerana sudi berkunjung dalam keadaan maya secara langsung pada petang ini, walaupun berada dalam keadaan jauh. Sebenarnya kita dekat di maya sebenarnya. Jadi sekian sahaja sembang-sembang santai nuzul Al-Quran pada hari ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada lain siaran, insya-Allah. Sekian sahaja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.